Okey, apa yang saya faham pasal LGBT ni, macam yang LGBT itu sendiri, maksud LGBT itu sendiri yang mana dia adalah lesbian, gay, bisexual and homosexual. Jadi dia merupakan satu hubungan, in Islam kita memang akan kata dia memang hubungan yang bertentangan lah, sebab in nature dia hubungan antara perempuan dan lelaki, tapi LGBT ni perempuan-perempuan, laki-laki. Betul. Mengikut pandangan saya tentang LGBT. Okey, LGBT. Apa yang saya tahu, mereka ni menggunakan bendera pelangi sebagai petanda untuk mereka. Lepas tu diorang ni menjalankan hubungan sejenis, iaitu wanita dengan wanita, lelaki dengan lelaki. LGBT tu ada 4 benda, iaitu lesbian, G tu gay, B tu bisexual dengan T tu transgender. Apa yang saya faham dengan LGBT dengan homoseksual ni, LGBT ni dia macam perhubungan sejenis. Hubungan sejenis macam lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Yang sekarang ni agak panas juga isu tu dekat dalam negara ni. Masa pandangan saya kan, dia sebenarnya dua-dua tau. Ada faktor apa tadi? Faktor biologi, faktor apa fitrah manusia juga dengan faktor persekitaran. Dia macam 50-50. Tapi bagi saya kan, dia lebih kepada faktor persekitaran. Contoh kan, daripada kecil mak dia tu nak sangat anak lelaki, tapi mak dia dapat anak perempuan. Jadi dari situ, sebab sekarang kan Malaysia ni ada je yang dia orang buat macam tu. Mak-mak ni kan ada je. Kalau saya pula, ya dia mixture antara nature dengan nature. Saya pun akan kata macam tu. Sebab dia boleh jadi faktor persekitaran, dia boleh jadi juga daripada dia punya genetik. So it's a mixture, nature and nurture. Okey, bagi saya adakah LGBT ni disebabkan oleh faktor persekitaran ataupun biologi? Okey, dia sebenarnya saya rasa dia adalah faktor persekitaran, di mana pengaruh-pengaruh yang tidak baik termasuk ke badan diorang. Jadi diorang pun terpengaruh dengan kawan-kawan diorang. Macam contoh orang yang lembut tu yang jadi dia akan lebih suka kepada lelaki, seperti begitulah. Kalau tidak pun yang perempuan, dia akan bila dia sudah terlalu rasa dia tu tomboy, ya lebih kurang begitulah. Dia rasa dia macam lelaki. Jadi dia akan suka dengan perempuan. Saya rasa persekitaran tu yang membuat diorang jadi macam tu. Pada pendapat saya, faktor persekitaran. Okey. Sebab golongan kita ni mudah terpengaruh. So mungkin ada kawan-kawan kita yang berkawan dengan yang jenis macam tu kan. So mungkin dia mudah terikut ke arah tu. Okey, bagi saya adalah faktor persekitaran lah yang mainkan peranan kenapanya seseorang itu terlibat dengan LGBT ni. Kerana kurangnya didikan agama, akhlak, tambah pula di luar negara, benda tu menjadi satu trend yang orang kata agak biasa lah, sebab mereka tak ada agama, so mereka bebas. Bagi saya, untuk Malaysia, sama ada patutkah Malaysia terima golongan seperti ini? Bagi saya tidak. Kenapa? Sebab Malaysia ni adalah negara Islam dan Islam sangat mengharamkan benda tu. Jadi benda tu tak baguslah, dia akan mendatangkan benda yang tak baik kepada negara. Tak wajar sebab Malaysia ni kan antara salah satu negara Islam. Jadi kita kenalah elakkan daripada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dekat negara kita. Saya pun akan kata tak wajar. Sebab dia memang bertentang dengan ajaran Islam. Nature sendiri dia bertentang. Second, ajaran Islam tu pun dia bertentang. Itulah. Pada pendapat saya tidak perlu. Okey, mengapa kamu berkata begitu? Sebab berlandaskan perlembagaan kita, Islam tu agama rasmi negara kita. So dalam Islam ni, LGBT tu perbuatan yang salah. Tidak wajar lah untuk negara kita mengiktiraf golongan LGBT ni. Seperti yang kita tahu, negara kita ni adalah sebuah negara Islam yang mana pentadbirannya segalanya bercorakkan dalam Islam, dan kita juga mempunyai yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama, iaitu agama Islam. So amat tidak wajar lah untuk sebuah negara Islam menerima benda yang orang kata diharamkan oleh agama itu sendiri.
Okay, kalau macam saya kan, kalau saya dapat tahu, saya first memanglah marah kan. Marah, saya akan sepak dia dulu, lepas tu tendang dia ke kalau boleh. Macam, yelah kita kan kalau kita dapat tahu mesti kita nak tinggalkan dia, betul tak? Betul. Kita tinggalkan dia. Ya apa kau ni tiba-tiba terpesong macam tu kan? Macam pelik kan? Jadi tapi kita sebagai kawan kan, kita sebagai kawan ke saudara mara, kalau tiba-tiba adik kita macam tu, takkanlah kita nak tinggalkan dia je. Betul. Kalau kita tinggalkan, kalau kita sisihkan tu sebenarnya Siapa mungkin yang bentuk dia? Siapa nak betul. tarik dia balik? Dia boleh jadi teruk, dorang boleh jadi teruk tau. Kalau kita lagi sisihkan dorang kan. Gitulah. Dia lagi terpesong. Betul. Jadi kita sebagai kawan ke adik-beradik kita ke, kita kena cuba tarik dia balik untuk jadi seorang manusia yang baik. Manusia yang betul balik. Betul. Okey, bagi saya, jika orang yang rapat dengan saya, diorang adalah LGBT. Okey, saya perempuan. Jadi sometimes orang yang terjebak dalam LGBT ni, dia sebenarnya ada masalah tersendiri. Jadi dengan macam mana saya mau merapatkan diri, macam mana saya mau tahu, saya akan cuba untuk rapat diri dengan dia, dengar luahan dia, kenapa dia boleh jadi macam tu. Sebab tak semua orang dia akan jadi tiba-tiba. Bagi saya macam tu lah. Jadi bila apa yang saya lakukan, saya akan dengar dan slow nasihat. Tapi bila dia terlalu degil dan ikut kepala dia sendiri, mungkin dengan cara itu saya akan melapor dengan pihak berkuasa lah. Pertama sekali nasihat. Jika nasihat diri sendiri tidak berjalan, kita akan merujuk pada yang lebih pakar lah. Kalau apa yang kena dengan saya ni, saya akan nasihat dengan cara yang baik. Kalau dia tak mau dengar juga, kita elakkan diri kita daripada mereka lah. Okay, honestly saya akan kata menyantuni mereka ni dia susah tau. Sebab macam mana? Tapi saya lebih suka pendekatan Ustaz Abid Liu yang mana dia pergi sendiri. Ustaz pergi sendiri tempat golongan-golongan begini, lepas tu menyampaikan dakwah. Honestly saya akan rasa itu cara terbaik untuk menyantuni mereka. Kan? Sebab orang macam ni kan kita susah sikit nak bentuk dia kan. Susah nak betulkan dia balik. Jadi mungkin dengan cara macam ni kita dapat ubah dia sikit demi sedikit. Kita pun bagilah nasihat kat dia. Kita sebagai kawan kan, kita cuba bagi nasihat kat dia. Bagi. Jangan pernah berhenti. Tapi janganlah pernah kasar dengan diorang. Cakap cara elok-elok, baik-baik. Tapi kalau dah diorang macam ni sikit, kita mungkin boleh serahkan pada yang lebih arif. Thank you. Okey, bagaimana saya nak menyantuni orang-orang seperti yang ikut dalam LGBT. Okey, mungkin bagi saya akan nasihat lah. Benda tu biasalah kan, kita nasihat dia. Kalau tidak pun kita bawa dia pergi ke tempat-tempat agama. Kita bawa dia ke dengan ceramah. Kalau tak pun kita sengaja lah bagi dengar di kan sekarang zaman moden. Jadi bolehlah kita buka phone tu, kita pasang ceramah pasal LGBT bagi dia dengar. Maybe macam tu lah. Cakap elok je kot. Kalau nak marah tu tak boleh, nanti dia akan cakap macam tu.